Terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Tujuan saya panggil PC pada petang ni adalah untuk memberikan maklum balas ataupun respon daripada GPRS tentang isu air percuma yang masih belum diterima oleh rakyat yang telah anaktirikan oleh kerajaan negeri, ataupun dalam konteks lain kita tengok mereka keluarkan kenyataan-kenyataan yang agak berdolak dalik dan juga mengelirukan. Jadi ada yang katakan bagi air percuma, ada yang kata tak perlu, tak nak bayar dan tak takut saman dan sebagainya. Jadi saya mulakan PC ini dengan manifesto PKR pada tahun 2008 jelas memberi bekalan air kegunaan domestik secara percuma bagi 20 meter padu pertama setiap bulan, tanpa menyebut meter bukal, meter tak bukal dan sebagainya, tidak ada. Jadi definisi yang kita faham ialah setiap rakyat yang memiliki akaun Syabas menggunakan air di negeri Selangor layak dan berhak untuk mendapat 20 meter bukal yang kalau dikira nilainya ialah RM11.40 RM11.40. Jadi isunya bila ada jawatan kuasa bertindak di pangsa-puri tertentu yang telah mula membangkitkan perkara ini, kami telah menerima banyak respon dan maklum balas daripada pangsa-puri di seluruh negeri Selangor dan membuat kajian. Hari ini tidak kurang daripada, ini adalah maklumat mengenai pangsa-puri yang telah berhubung dengan kami dan detailnya ada di sini. Dan kita kira yang kami dapat setakat ini lah, kira 1,378 pangsa-puri dan kondominium di negeri Selangor yang tidak pernah mendapat air percuma seperti yang dijanjikan oleh kerajaan Pakatan Rakyat ni, PKR ini, dalam manifesto sejak daripada mereka memerintah kerajaan negeri Selangor. Jadi pangsa-puri dan juga kondominium ini tidak pernah dapat 1 sen pun. Sedangkan kalau mengikut perancangan kerajaan negeri, semua rakyat yang memiliki akaun, bukan individu tetapi akaun untuk air itu dapat hak yang sama. Dan mengikut pandangan daripada peguam, kita dapat maklum balas iaitu ada klaus tertentu yang membolehkan rakyat ini mendapat membuat tuntutan yang sama seperti yang diterima oleh rakyat lain di negeri Selangor. Berarti kerajaan negeri berhutang 50 bulan. Betul seperti yang mereka tuntut. Kita tengok memang betul berhutang 50 bulan. Jadi isu meter bukal tak timbul kerana di sini tidak dinyatakan. Dan bukan susah pun sebenarnya untuk memberikan air percuma ini kalau benar ini yang dilaung-laungkan sebagai negeri berkebajikan. Mereka hanya mengira berapa pemegang akaun air itu, air Syabas itu, dan kreditkan kembali ataupun kontrakan balik RM11.40 setiap bulan. Jadi daripada nilai semua ini, kita tengok lebih 300 juta lebih yang sepatutnya dibayar kepada rakyat negeri Selangor yang memiliki akaun untuk air ini, tetapi wang ini tidak dibelanjakan. Jadi ke mana wang ini pergi yang sepatutnya telah dibelanjakan kepada mereka yang mendapat air percuma? Daripada maklumat yang sampai kepada kita setakat ini, kawasan yang paling banyak mempunyai pangsa-puri ialah di Petaling Jaya, 479 kawasan. Itu kawasan pangsa-puri. Yang kedua ialah di Gombak, 462 kawasan pangsa-puri, dan yang ketiga di Kelang, 273. Ini belum lagi kepada individu ataupun unit. Kalau kita anggarkan satu kawasan pangsa-puri mempunyai average rumah 500, kita kena kali lah. Tapi rata-ratanya melebihi. Seperti Mentari Kot dia ada 1000 lebih.
Dan ada juga banyak lagi jawatankuasa bertindak yang telah berhubung dengan kami untuk berkomunikasi. Jadi GPRS mengambil langkah proaktif bila kita wujudkan hari ini. Kita lancarkan www.hasrat-selangor.blogspot.com. Hasrat ini ialah hak air rakyat Selangor. Hak air rakyat Selangor. Satu blogspot yang kita monitor, dan di sini ada ruang untuk dapat maklum balas daripada pembaca, daripada penduduk, penghuni rumah pangsa dan sebagainya. Dan juga ada ruangan untuk aduan, memberi pandangan dan sebagainya. Jadi kita mengalu-alukan seluruh penduduk Pangsapuri dan rakyat negeri Selangor yang belum mendapat air percuma untuk masuk ke blogspot kita ini, hasrat-selangor.blogspot.com. Kerana di sini kita akan berkongsi wadah untuk lebih mendapat maklumat-maklumat yang terkini yang barangkali kami terlepas pandang. Perkara kedua ialah saya ingin mengumumkan GPRS akan menyediakan khidmat guaman percuma kepada mana-mana jawatankuasa bertindak ataupun jawatankuasa yang dibentuk di Pangsapuri untuk menuntut air percuma yang memang menjadi hak rakyat negeri Selangor ni. Jadi sebelum ini ada jawatankuasa atau individu yang datang kepada kami bertanya kalau kami nak pakai khidmat lawyer dan sebagainya, mereka perlu menanggung kos dan lain-lain. Masakan dengan RM11.40 cukup mereka menampung. Tapi bila dikumpulkan, kita jelas hampir 300 juta lebih yang perlu dibayar. Walaupun individu meter itu mereka hanya mendapat RM500 lebih lah, RM540, RM570. Jadi apa yang saya nyatakan hari ini ialah kita akan centralisekan melalui blogspot kita. Kita akan sediakan khidmat guaman percuma kepada jawatankuasa-jawatankuasa yang ingin mendapat pandangan yang betul daripada segi perundangan. Dan lawyer-lawyer prihatin ini telah pun membuat kajian. Memang ada substan, ada asas untuk mereka bertindak bagi pihak rakyat yang tertindas, teraniaya ataupun dianaktirikan. Double standard. Jadi kita minta kerajaan negeri Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk kembali membuat kenyataan rasmi sebagai kenyataan daripada kerajaan negeri tentang isu air percuma yang harus dibayar di negeri Selangor. Dan juga kita hendak perkara ini diselesaikan segera. Jika tidak, GPRS akan bersama-sama dengan rakyat negeri Selangor yang selama ini tidak pernah mendapat air percuma selepas kerajaan negeri Selangor ini diperintah oleh PKR. Kalau kenyataan daripada Esko Kerajaan Negeri mengatakan bahawa isunya ialah meter pukal, kita menafikan kerana ini adalah satu pandangan yang sangat dangkal. Kerana apa? Isu meter pukal ini tak timbul kerana kalau di mana-mana Pangsapuri pun kita boleh mendapat calculation, pengiraan yang tepat dengan mengambil kira akaun individu ataupun akaun setiap premis itu yang layak. Dan RM11.40 ni boleh ditolak terus kepada JMB dan sebagainya. Jadi ini adalah kita lihat sebagai helah kerajaan negeri yang cuba untuk mengelak bila mereka merasakan memberi air percuma ini satu tekanan kepada kerajaan negeri, membelanjakan begitu banyak wang yang dan juga ramai lagi yang tak dapat. Jadi mereka mengelak dan meletakkan halangan-halangan seperti meter pukal dan sebagainya. Jadi kita mahu supaya rakyat negeri Selangor faham dan sedar bahawa mereka layak untuk mendapat air percuma ni. Dan yang lebih malang di negeri Selangor ini ialah yang tidak mendapat air percuma ni ialah mereka yang tinggal di rumah pangsa dan rumah kos sederhana. Tapi kalau duduk rumah teres, rumah semedi atau banglo dapat. Ini adalah sikap double standard yang dipanggil negeri berkebajikan oleh PKR dan Pakatan Pembangkang ni. Jadi sekali lagi saya hari ini umumkan bahawa kita akan teruskan untuk
membantu rakyat negeri Selangor. Ini bukan isu, tapi janji yang tidak ditunaikan. Ini bukan isu yang dibangkitkan, tetapi tuntutan janji yang tidak ditunaikan oleh kerajaan negeri kepada rakyat negeri Selangor, yang mana menjadi hak mereka apabila mereka memilih PKR dan juga PAS dan juga JAP sebagai parti yang merintah negeri Selangor dalam gabungan ini. Apa yang kami cuba perjelaskan sebagai NGO prihatin di negeri Selangor, ini adalah perkara yang patutnya diterima, janji-janji yang perlu ditepati oleh kerajaan negeri sesuai dengan manifesto. Jadi bila mereka tidak menunaikan janji ini, maka rakyat berhaklah untuk membuat keputusan selepas ini. Jadi kita minta rakyat di negeri Selangor ini untuk sama-sama bangkit dan juga saksikan sendirilah janji-janji yang telah dibuat 2008 dulu. Ni dah 4 tahun dah tak dapat dilaksanakan, dan mereka ini hanya pandai, kerajaan negeri ini banyak berjanji dan tidak dapat melaksanakan dan tidak menunaikan janji. Dan apa yang dinyatakan ini adalah janji bertulis yang dijanjikan kepada semua rakyat negeri Selangor dan telah dihebahkan menggunakan pelbagai medium, termasuk ceramah-ceramah umum di negeri Selangor. Jadi macam mana untuk kita percaya kepada janji-janji baru yang ingin dibuat oleh Pakatan Pembangkang dalam pilihan raya ke-13, sedangkan pilihan raya ke-12 pun tak dapat diselesaikan. Banyak daripadanya hanyalah berbentuk sekadar melepaskan batuk di tangga dan pelbagai alasan yang diberikan. Ini ada lagi, bila nak kata pilihan raya 13, sebelum matahari berkokok besok, sebelum ayam berkokok, kalau menang sejauh ini, besok tu nak turunkan minyak, nak turunkan kereta pendidikan dan sebagainya sebelum ayam berkokok. Ini dah 4 tahun dah, selesaikan dulu isu air ni. Jadi kita minta ini jadi prioriti pada kerajaan negeri Selangor untuk selesaikan isu rakyat. Dan mekanisme sebenarnya adalah satu helah. Pada kita soal meter pukal ke tak pukal, ini semua ialah saja birokrasi, barrier yang cuba dibentuk. Dan sebenarnya kalau nak bagi, boleh panggil Syabas, boleh panggil JMB yang terlibat, buat bincang, mesyuarat dan buat satu kerangka SOP yang jelas bagaimana rakyat boleh menerima air percuma ini. Jadi jangan gunakan meter pukal sebagai alasan untuk tidak memberikan air percuma. Berapa tempoh diberikan pada negeri kesetaraan hadis sebelum tindakan undang-undang akan dilakukan? Tempoh diberikan sebab dah lama sangat. Okey, kita daripada Mentari Kod mereka berikan seminggu. Jadi kita akan serahkan pada peguam kita untuk mengkaji kesesuaian waktu. Jadi dalam masa terdekat ini kita minta untuk kerajaan negeri berikan respon dan maklum balas. Kalau tidak respon dan berikan maklum balas, malah ada juga wakil rakyat sedia ada yang mencabar untuk kita bawa kepada mahkamah untuk kes ini. Jadi kita memang tunggu masa terdekat ini, dalam tempoh tidak sampai sebulan ni, kalau kita telah mendapat nasihat daripada peguam dan setakat ini memang ada substan, ada kekuatan untuk rakyat-rakyat di Pangsapuri ni bangkit. Mereka tak dapat air percuma ni, kita akan filekan saman. Maksudnya clause tu dalam manifesto kan, clause yang diorang berhak dapat air percuma tu? Dia bukan clause janji yang dibuat itu. Janji yang dibuat itu, dan ada yang dah terima, ada yang tak terima. Jadi kita hanya cerita sekarang orang yang tak terima ni, hak mereka. Jadi akan difilekan di mahkamah bahawa mereka ini juga mempunyai hak yang sama dengan orang yang terima, kerana mereka duduk di negeri yang sama, bumi yang sama, menikmati pentadbiran yang sama, bayar cukai yang sama. Dia orang ialah pembayar cukai yang layak untuk menerima sekata dalam negeri Selangor tanpa tertinggal walaupun satu akaun. Jadi kita minta kerajaan negeri dan sekaligus Syabas juga untuk proaktif. Mana Syabas ini pun dia ada share oleh kerajaan negeri. Datuk, untuk laman blog tu, dia terbuka untuk penduduk bertingkat juga ataupun yang tak bertingkat pun kalau ada masalah nak dapat boleh come forward? Boleh, kita terima. Sebab dalam ni kita akan masukkan semua maklumat-maklumat. Jadi kita biarkan rakyat untuk menilai. Mereka baca dan ada ruangan-ruangan di dalam blog kita ni untuk mereka akses, berikan pendapat dan pandangan, berikan maklum balas, menghantar laporan dan sebagainya. Juga mendaftar dan sebagainya. Ada di
tempat-tempat tertentu bila berjumpa secara individu mereka ingin air ni, dia tak, dia kata. Tapi bila nak suruh bentuk jawatankuasa, dia kata kita apa ni, susah sikit dari sini. Tapi kalau ada pihak yang membantu mereka, mereka sangat lalu-lalukan. Tapi mereka ni menyimpan di dalam hati lah bahawa janji-janji pilihan raya ni yang tak ditunai ni akan mereka apa, balas lah besok bila tiba pilihan raya ke-13. Sebab ini ialah janji-janji manifesto. Datuk, roughly berapa juta pemegang akaun yang tak dapat Based on figure kita, yang kita dapat baru 1,000 lebih lah. 1,000 yang kita dapat ni 1,378. Tapi akan mungkin akan ada lagi ni. Dia plus minus lah. Ni kawasan tau, kawasan Pangsapuri. Kalau kita sekarang tengah nak kaji setiap Pangsapuri tu berapa rumah. Jadi kalau kita kira average 500, kita buat calculation itu betul 500 saja. Kita ada 689,000. Tapi kalau kita pergi kepada satu kawasan tu 600, sebab ni average saja ni, saya ambil 500. Kalau kawasan itu lebih daripada 500, macam di Mentari Court 1,300 1,800. Maknanya lebih. Dan saya jangka tidak kurang daripada keseluruhan yang kerajaan negeri perlu bayar hampir 400 juta sebenarnya. Tapi kami tengah mendapatkan maklumat yang terdetail lagi, tengah membuat perkiraan. Datuk, yang memang suruh GMB settle tu, setakat ni ada juga yang walaupun GMB yang try yang buat laporan tapi still tak dapat settle. Macam baru semalam di session 7 dah 3 tahun GMB dah buat laporan. So maknanya ni walaupun ada GMB dah settlekan buat laporan untuk permohonan kita, ini masih tak settle. Pada saya, kerajaan negeri kalau bijak, kerajaan negeri patutnya buat one stop center untuk selesaikan masalah ni. Bila mereka ambil alih saja, mereka patut kenal pasti di mana masalah. Masalah kalau minta bukal, dia kena buat one stop center untuk selesaikan benda ni. Bukan membiarkan projek MB terabur-abur sana sini, naik turun cabar, jumpa orang dan sebagainya. Benda ni boleh diselesaikan segera kalau mereka itu membantu dan sungguh-sungguh. Tapi masalahnya tak dibuat dengan serius oleh kerajaan negeri. Yang kita minta sebelum ini dan selepas ini, maknanya siapa saja yang pernah dapat daripada tahun 2008 air percuma, orang lain yang ada meter individu layak sampai ke tarikh ini, yang tertunggak dan yang ke depan. Jadi kalau JMB ni dia tak boleh selesaikan sebelum ini, dia drag lagi tunggakan itu harus dibayar oleh kerajaan negeri. Sebab apa? Sebab tunggakan ini ialah nilai yang sama rata dengan 20 meter padu air, RM11.40 tu. Bukan mereka minta lebih. Dan mereka hanya minta nilai yang sama tara. Dan bulan-bulan yang belum pernah mereka nikmati air percuma itu. Bayangkan dalam sebuah rumah pemegang akaun itu paling minimum saya jangkakan 4 hingga 5 orang penduduk. Jadi mereka ini layak. Kerajaan negeri berhutang kepada rakyat ini. Jadi kalau daripada segi numbersnya, saya jangka tidak kurang dari 3 juta orang penduduk di negeri Selangor ini, kalau mengikut perkiraan pemegang akaun yang kita hitung dengan kalian sebanyak 4 isi rumah bagi sebuah rumah.